kenapa Allah SWT ciptanya lantik manusia sebagai khalifah di atas muka bumi? Kerana manusia itu lebih berilmu, kan, maka para malaikat bila ditanyakan benda-benda yang diketahui oleh Nabi Adam, nama-nama itu, malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kamu ya Allah, kami tidak tahu benda-benda ini, melainkan apa yang kamu ajar kepada kami tahu. Yang ni sebelum Adam ni kami tak tahu. Sungguhnya kamulah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi di situlah kelebihan manusia berbanding para malaikat. Dan manusia dikurniakan ilmu. Itu pun Allah Taala sebut dalam sebuah satu ayat lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kamu dikurniakan ilmu melainkan sedikit ilmu ini boleh diguna untuk kehidupan kita. Kalau Allah SWT beri semua ilmu kepada manusia, maka ditakuti manusia akan berasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Itu pun dengan ilmu sedikit Allah Ta'ala bagi ini pun ada manusia yang berani mengaku dirinya menjadi Tuhan. Waliyahzubillah. Qatadah telah berkata, al-qalam atau pena adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak kerananya, tidak akan tegak agama dan tidak akan sempurna sesebuah kehidupan. Dikata Qatadah, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Mana qalam atau pena ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak adanya Allah SWT tak memberi kita pena al-qalam, maka kita tidak boleh menulis. Dan daripada kita, bila tak ada penulisan, tak adalah bacaan. Begitu. Wallahu a'lam. Keutamaan dan kelebihan penulisan dan kesenian khat adalah amat banyak. Upaya dalam bidang ini semua adalah anugerah Allah SWT kepada manusia. Allah SWT memuji dirinya dengan sifat pemurah. Firman Allah SWT mafhumnya, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar ini manusia dengan perantaraan pena. Ayat 3-4 surah Al-Alaq. Yakni Allah SWT telah mengajar manusia melalui perantaraan Al-Qalam, atau Allah SWT telah mengajar manusia tentang penulisan melalui Al-Qalam. Itu dua betul. Dengan qalam, dengan pena, manusia mendapat ilmu. Kita mengajar manusia pun menggunakan pena. Cikgu mengajar di sekolah pun akan menulis di papan hitam menggunakan kapur ataupun menggunakan pen dakwah basah, whiteboard, pen papan putih kan. Jadi adalah pena juga. Ketika mana Allah SWT menghitung segala nikmat yang dikurniakan kepada manusia, sama ada yang bersifat zahir atau batin, Allah SWT telah menyifatkan dirinya dengan sifat Maha Pemurah melalui firman-Nya, mafhumnya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu ini berbuat dahaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan kesusunan tubuhmu itu seimbang. Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 7. Mari kita lihat, kita baca ayat ini supaya kita semua dapat pahala mendengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu dia ayatnya, ya. Seawal makhluk dinyatakan dalam sebuah hadis sahih, seawal makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT ialah Al-Qalam. Maka Allah SWT telah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian Al-Qalam itu menulis segala sesuatu hingga hari kiamat. Maka Al-Qalam kedudukan di sisi Allah adalah di atas arash. Jadi pertama, kata dalam sebuah hadis sahih ini, makhluk pertama Allah Ta'ala cipta ialah Al-Qalam. Allah Ta'ala perintahkan Al-Qalam itu tulis. Allah Ta'ala Al-Qalam ni menulis sehinggalah ke hari kiamat. Apa rupa Al-Qalam itu kita tidak ketahui, kerana ianya adalah benda ghaib. Wallahu rasuluhu a'lam. Kita tak tahu bagaimanakah rupanya Al-Qalam itu. Tapi kalau rupa pen kita tahu lah, panjang, recong, ujungnya tajam. Kalau dulu dibuat daripada bulu ayam, di ujungnya ada, boleh kita celupkan dakwah dan tulis.
nak kering celup lagi. Sekarang ada pen, dimasukkan dakwat pen di dalamnya. Dan bentuk pen pun macam-macam sekarang. Ada fountain pen, ada ball pen dan sebagainya. Jadi fungsinya sama. Itu juga pensel pun serupa juga. Pensel dia tidak ada dakwat dia menggunakan arang. Pensel perbezaan pensel dengan pen. Pensel boleh dipadam menggunakan pemadam. Pen tak, tidak boleh dipadam melainkan digunakan pemadam cecair ataupun liquid paper. Macam dalam iklan dulu kan, liquid paper padam segera. Tu dia iklan zaman saya sekolah dulu tu. Wallahu alam. Sesungguhnya sifat ummi Rasulullah SAW dan kemampuan baginda membaca dan menulis serta ajaran Allah SWT tentang itu adalah satu mukjizat yang besar dan hujah yang mantap tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala berkuasa menjadikan kita boleh membaca dan menulis, dan Allah SWT juga berkuasa menjadikan seorang itu ummi, buta huruf, tidak boleh baca, tak boleh tulis. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita lihat ada orang literasinya tinggi, ada orang literasinya rendah, ada orang memang bijak, ada orang sampai menguasai segala ilmu yang mampu dikuasainya. Ada orang hanya literasinya hanya sekadar perkara yang asas saja, membaca, boleh mengira, kerana pelajarannya tidak tinggi. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima Allah SWT mendedahkan tentang sifat buruk manusia, iaitu terlalu gembira, angkuh dan melampaui batas bila melihat dirinya menjadi kaya dan banyak harta. Oleh itu Allah SWT mengancam dan menjanjikan kepada mereka bahawa mereka pasti akan kembali kepada Allah SWT dan akan disiasat tentang hartanya dan dari mana ia dapat dibelanjakannya. Menurut para ulama, ayat tafsir ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Ianya adalah ayat bersifat umum menurut kaedah wal ibratu bimul lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ini khusus ditujukan kepada Abu Jahal ketika ayat ini diturunkan, tetapi umumnya ialah kepada mana-mana manusia yang melampaui batas, yang angkuh, yang bongkak, yang sombong, yang memiliki sifat-sifat yang tidak disukai manusia. Jadi ayat ini ditujukan kepada manusia-manusia jenis ini. Jadi kita sebagai manusia, jadilah manusia yang memiliki sifat-sifat yang baik, tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan ini, tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Fir'aun, oleh Qarun, oleh Haman, oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang sekawan dengan mereka. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika turunnya ayat ini dan didengari pula oleh kaum musyrikin, maka datanglah Abu Jahal kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, kamu mendakwa bahawa sesiapa yang melihat dirinya serba cukup menikahi, dia akan melampaui batas. Maka jadikanlah Bukit Mekah ini emas kerana kami. Mudah-mudahan sebahagian menjadi habuan kami. Kemudian bolehlah kami melampaui batas dan meninggalkan agama kami serta mengikut agamamu." Jadi apakah kata-kata, maksud kata-kata Abu Jahal ni pada kita? Ia adalah satu sindiran yang tajam, satu sindiran yang tajam pada Nabi SAW. Nabi Abu Jahal memerli Nabi SAW apabila mendengar ayat ini, kerana dia terasa pedas kerana termakan cili yang ada di dalam ayat ini. Macam itulah maksudnya. Maka diperli Nabi SAW. Lalu datanglah Jibril dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, berikan mereka pilihan. Jika mereka mengendakinya, kami akan tunaikan apa yang mereka mahu, dan jika sekiranya mereka tidak memeluk Islam, maka kami akan menghukum mereka sebagaimana kami telah hukum puak-puak dari kelompok Al-Maidah." Itu dia. Jibril memberi tawaran kepada Nabi SAW. Nabi beritahu kepada mereka boleh minta apa yang mereka mahu, tapi mereka kena meluk Islam. Kalau tak, mereka akan menerima siksaan seperti umat yang terdahulu. Kemudian baginda Rasulullah SAW sedar bahawa kaumnya yang waktu itu tidak akan menerima ajakannya. Maka baginda pun mengelak perjanjian berkenaan untuk kesinambungan mereka ataupun untuk survival mereka. Kerana Nabi SAW tahu umat Quraisy ketika itu tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Nabi SAW dibukakan
pengetahuan dari Allah SWT.